Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini sekali lagi dengan terlebih dahulu membaca 10 ayat yang terakhir, 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi. Hadza wa billahi taufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر Rabbi tamim bil khair ya zal jalali wal ikram.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami apa yang benar itu sebagai sesuatu yang benar, dan bantulah kami wahai Allah pada melakukan dan mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan wahai Allah, tunjukkan juga kepada kami apa yang salah itu sebagai sesuatu yang salah, dan bantulah kami ya Allah, bimbinglah kami pada menjauh dan meninggalkan perkara yang salah itu. Amin summa amin ya Rabbal Alamin. Seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Tunku Abdul Rahman Putra Kuala Kedah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan inayah, taufiq dari Allah buat sekalian kita pada malam ini, sekali lagi Allah izinkan kita bertemu, memberi kemahuan dan kehendak, meletakkan keputusan kita untuk berada dalam suasana yang sebegini pada malam ini. Alhamdulillah. Bagi meneruskan bicara pengajian berkitab kita menggunakan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, yang malam ini insya-Allah hadirin dan hadirat kita masuk riwayat yang ke-29. Tak lama dah tuan-tuan, nak khatam dah kitab ni. Insya-Allah kitab yang keberapa tuan-tuan? Ketiga nah. Yang pertama kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kemudian kitab 40 hadis akhlak mulia. Kemudian yang kita bicarakan dalam tempoh ini kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Membincangkan secara tafsil, secara khusus apa yang datang riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawah tajuk hati-hati bila menyampaikan ilmu. Hati-hati bila menyampaikan ilmu. Lihat dulu siapa yang akan mendengarnya. Di bawah tajuk hati-hati bila menyampaikan ilmu, lihat dulu siapa yang akan mendengarnya. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته فيكم وأما الآخر فلو حدثتكم به قطع هذا البلعوم. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته
fikum. Wa amma al-akharu falau haddathtukum bihi quti'a hadzal bal'um. Rawahu al-Bukhari atau akhrajahu al-Bukhari. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku telah ingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua jenis ilmu. Adapun yang pertama, maka telah aku sebarkan kepada kamu semua, yakni tabi'in. Tabi'in ini siapa? Golongan yang hidup dekat zaman mereka itu dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi golongan tabi'in ini tak sempat bertemu dengan Rasulullah. Dekat, hampir sangat-sangat dengan zaman Nabi ini. Tetapi mereka tak sempat melihat, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya golongan tabi'in ini sempat bertemu dengan siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka tak sempat jumpa Nabi, tapi mereka sempat berjumpa dengan sahabat. Ini golongan tabi'in. Kalau tabi'in pula, siapa golongan ini? Mereka ini dengan Rasul, ialah kalau tabi'in pun tak sempat jumpa, tambahlah golongan tabi'in yang kemudian daripada tabi'in. Maka golongan tabi'in ini Rasulullah lepa tak jumpa, sahabat pun lepa tak jumpa, tapi mereka sempat jumpa tabi'in. Yakni zaman sebelum tabi'in itu, maka zaman tabi'in mereka sempat berjumpa dengan tabi'in, yang mana tabi'in itu sempat berjumpa sahabat. Datang zaman demi zaman, kurun demi kurun, tambahlah kita tuan-tuan. Nah, lebih dari 1400 tahun, lebih daripada 1400 tahun jarak pisah dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi-lagilah. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu an, aku telah ingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua jenis ilmu. Adapun yang pertama, maka telah aku sebarkan kepada kamu semua, yakni tabi'in. Kamu semua tu zaman sahabat jumpalah, yakni zaman tabi'in. Adapun yang satu lagi, seandainya saya, yakni kata Abu Hurairah radhiyallahu an, sampaikan kepada kamu, nescaya akan dipotong leherku ini. Awak pula tuan-tuan. Nah, tuan-tuan nak faham riwayat ni, tengok syarah dia. Jangan duk gagah faham benda yang kita tak boleh nak jangka dan tak boleh nak duga. Jangan salah faham biar tak faham. Walaupun kita tak reda berada dalam kejahilan, walaupun kita tak mau berada dalam jahil, tapi lebih baik daripada kita salah faham ataupun meletakkan sesuatu kefahaman itu bukan pada tempatnya. Baik, apa kata pengarang ni? Kita mesti berhati-hati dalam menyampaikan ilmu, kerana tingkatan pengetahuan manusia yang ada di hadapan kita itu kadang-kadang tidak sama. Maknanya Abu Hurairah radhiyallahu an sampaikan kepada tabi'in apa-apa yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang jelas, ilmu yang memang mudah difahami, ilmu yang tak ada double meaning, yang tak ada dua makna yang berlawanan, ilmu yang tak bawa fitnah pada fahaman manusia. Hak mana yang boleh bawa salah faham manusia dengan sebab
gagalnya, bukan salah ilmu tu dah, tapi dengan sebab ketidakmampuan akal manusia nak faham, aku tidak sampaikan kepada kamu. Khawatir disalah ertikan daripada makna yang sebenar. Yang aku sampai kepada kamu, kata Abu Hurairah kepada golongan tabi'in, yang mudah kamu faham, yang senang kamu faham, yang senang kamu beramal, yang mudah kamu sampaikan kepada orang lain, dan orang lain mudah faham daripada kamu. Hak tu ya aku sampaikan kepada kamu. Hak sulit-sulit, hak sukar-sukar, hak gharib-gharib, yang pelik-pelik, aku sembunyikan daripada pengetahuan kamu, kerana benda tu tak perlu pun. Tak mendesak pun untuk kamu tahu. Tak mustahak pun kamu tahu. Dan kalau kamu tahu pun boleh bawa salah faham. Yang akhir salah faham itu diwarisi zaman berzaman atas kesalahfahaman. Akhir kita boleh jangkakan ramai mana manusia, sama ada dalam bab i'tiqad, sama ada dalam bab amalan, sama ada dalam bab sudut berfikrah, mereka itu berpegang dengan sesuatu yang salah zaman berzaman, dengan sebab awal ambilan ilmu itu sudah pun disalah faham. Awal-awal dah salah faham dah. Maka benda-benda yang sukar, yang susah difahami, aku tidak sampaikan kepada kamu, kata Abu Hurairah. Yang aku sampai dan perlu kamu tahu dan perlu kamu sampaikan kepada manusia, yang mudah difahami atas kadar akal kamu. Maknanya tuan-tuan, nak cerita apa? Kita ni manusia ada tingkatan akal. Dan bila kita nak sampaikan ilmu kepada seseorang ataupun satu-satu kelompok, satu-satu sasaran, tengok dululah apa dia? Audien kita siapa? Esok tuan-tuan, sekolah saya SK Taman Bersatu nak buat perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu plan awal. Tapi bila kita tengok, esok kira berlarak lah esok, dengan baju Melayu, kira dengan sampin, kira segak lah. Orang pun asal segak lah tuan-tuan. Jet lah kan, siapa nak jet kita kalau kita tak jet ni? Boh sampin pula apa nak kata. Habis. No. Butang pula boh apa, Mutiara Sabah ke apa kan. Apa nak kata tuan-tuan weh? Belarak masuk kawasan taman pula Tapi duk tengok cuaca hari ni tuan-tuan. Cuaca berhujan. Takkan nak belarak dalam hujan. Jadi pihak panitia ni mesyuarat, kalau hujan lagu mana ustaz? Kalau hujan lagu mana ustazah? Bincang. Kalau hujan kita tak keluar kot. Duduklah kawasan sekolah lah, sambut dalam kawasan sekolah. Kita buatlah aktiviti apa yang sesuai. Nak buat apa? Nak gantikan slot perarakan tu. Sebab kita ada pertandingan azan. No? Kita ada pertandingan busana muslimah. Semua kita sedia hadiah. Mai satu cadangan mula-mula waktu peringkat perbincangan tu, kita buat forum perdana. Tuan-tuan, forum perdana depan budak darjah 1 tuan-tuan ni. Tuan-tuan bayang. Forum perdana depan budak prasekolah. Hak kita duk buka TV, hak kita dengar di tuan-tuan. Nak forum apa depan budak-budak ni? Saya rasa 5 minit paling lama. Saya kita minta tepuk amai-amai dengan geng dia. Nah. Had darjah 6, darjah 5 gagah lah kalau nampak mereka duduk ralik, duduk sembang apa, kita jeger mata sikit, dia slow lah sahat kan. Darjah 1 tuan-tuan kita jeger, dia jeger balik oh. Mereka main. Dia pun tak tahu apa kita sampai kat dia. Kita pula duduk sembang level-level. No, kira level-level kita duduk sampai
Hak level-level tuan-tuan dan perempuan tu. Silat-silat lena pun ada esok. Tapi kita tak minta lah hujan tu. Kalau tak hujan kita keluar buat parakan. Dekat 2-3 kilo juga lah jalan tu. Tapi kalau hujan ganti forum perdana. Carilah siapa nak jadi moderator di kalangan ustaz-ustazah ni, siapa nak jadi panel pertama. Lepas kata sagi nak sembang. Apa dengan budak-budak ni dah forum perdana kan. Sembanglah ikut akal dan aras mereka. Kalau sembang macam sembang yang jemaah Masjid Batu Enam, tahu tuan-tuan isu apa boleh tak boleh. Duk tengok hang aku, lain kali pusing tengok hang aku sama-sama lebar. Tak tengok kita ada hak depan ni. Sebab tu bila kita sampaikan satu-satu mesej ilmu, tengok dulu sasaran kita siapa. Jangan duk show hak menyampai seorang-seorang je. Jangan tunjuk semata-mata boleh bercakap, petah bercakap, banyak ilmu, banyak maklumat. Luah segala-gala. Tapi gagal difahami penyampaian itu oleh sasaran yang diajak bercakap itu atau disampaikan ilmu itu. Sama juga tuan-tuan pun katakan dalam bab ilmu secara langsung. Tuan-tuan duk sembang dengan orang pun, tuan-tuan jumpa tak mana ajak sembang, ajak minum, sembang tepi jalan sambil tukar mutu pun, kita sembang ikut akal dia. Jangan nak bohong semua sama. Sagi akan bawa apa? Salah faham tujuan apa yang kita sampai pada dia, kerana dia boleh faham takat tu ya. Tak lebih pada apa hak kita boleh faham tu. Dan tak sampai maksud apa yang kita nak daripada dia. Jangan begitu. Itu maksud Abu Hurairah kepada tabi'in. Dan resmi bab apa yang berlaku pada kaedah penyampaian ilmu ni sampai zaman kita. Inilah rutin dia. Ini dah disiplin dia. Tuan-tuan dan puan-puan kalau nak sembang bab-bab apa pun, kalau bab-bab yang rumit, bab-bab yang mendalam, bab-bab yang begitu tafsil dengan kiasan-kiasan, dia ada ahlinya. Dia ada orang yang boleh faham bahasa kita, logat kita dan aras penyampaian kita. Silakan. Kalau mereka mampu memahami perkataan kita yang tinggi ayat, tinggi bahasa, mendalam maknanya, dan mereka boleh faham maksud kita, walaupun kita guna kiasan-kiasan yang luar biasa. Tapi kalau tekat sama-sama kita yang kita kenal dia tu siapa, janganlah dalam tujuan berbicara kita itu guna bahasa yang tinggi. Kita takut dia gagal memahami maksud kita, akhir dia salah faham tujuan apa yang kita bercakap dengan dia dan bawa sesat dalam faham dia. Lain kita kehendak, lain yang dia faham dan buat. Jangan ikut qadah. Kalau budak-budak aras dia, mai besar sikit nak masuk menengah ada aras akal dia. Mai menengah masuk budak you kan. Hak remaja mai golongan dewasa, dia ada adab dan dia ada tahap dia. Semua tu jangan pukul rata. Kalau pukul rata, forum perdana esok 3 orang kami ya. Ya. Tak tahu nak jadi kod mana. Tapi tuan-tuan doa lah jangan hujan. Ni minta berkat doa tuan-tuan ni malam ni. Lagi esok 8.30 nak hujan tak apa. Masa tu balik lah daripada belara. Kalau tuan-tuan nampak pukul hujan tu, doa lah jangan turun lagi. Sebab tahun lepas kita belara, hujan turun tengah jalan. Belara tuan-tuan, oi main dengan semangat ni kan. Budak-budak lagi seronok. Mau sangat lama dah nak main hujan. Main hujan pak mak marah. Tiba-tiba duduk dengan cikgu. Kan? Mak pak nak kata apa? Kan? Dengan cikgu-cikgu main hujan. Jadi doa lah. Nak hujan pun 8.30 ke atas. Berkat doa tuan-tuan.
Jangan tak doa pula. Hak cikgu-cikgu yang tak larat jalan, doa juga bagi hujan. Kacau, lepas dah dengar forum. Lah ni jadi tim A dengan tim B ni. Lepas tu Ustaz buat forum sudahlah, kami nak jalan Allah. Kalau duduk sekolah nak buat apa? Nak kena keluar tak larat. Kan? Buat forum lah. Ni minta hujan esok ni. Ada tak? Tak kacau tuan-tuan. Kan? Lepas tu bila cakap ikut aras dan qadar, kemampuan akal siapa yang kita siapa yang diajak berbicara dengan kita dan siapa yang kita nak sampaikan ilmu pada dia. Itu maksud Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau cakap benda-benda yang gagal difahami dan disalah tafsir, akhir bawa fitnah. Bila bawa fitnah, berlakulah perkara yang kita tak ingini dalam kehidupan sesama kita. Dia bawa buruk sangka, dia bawa amalan yang salah, dakwa atas benda yang benar, tapi benda tu salah kerana dia terima pun atas salah faham. Orang yang menyampai pun salah faham dulu. Yang menyampai sebelum tu awal lagi salah faham. Berapa keturunan, berapa salah silah dah dalam bab sampai menyampai itu, berapa keturunan dan salah silah telah pun salah faham daripada awal lagi. Mailah penerangan lagu mana pun tetap berpegang dengan apa yang mereka pegang faham sebelum itu. Walhal salah apa yang mereka pegang itu. Lepas tu cakap tak perlu bahasa yang tinggi. Cukup sekadar kemampuan akal mereka yang mendengar perkataan kita. Kalau budak, cara budak-budak. Cara nak tackle lepas tu. Tak tu pun kena ada kemahiran kat tuan-tuan. Tuan-tuan ingat saya dah mengajar, sekolah rendah duk sembang budak-budak macam sembang dengan tuan-tuan ke? Ada tuan-tuan. Kalau saya mengajar sekolah rendah sembang macam bersembang dengan tuan-tuan, masuk kelas saja dengan mereka. Dan kalau tuan-tuan tengok saya mengajar, takkan ustaz mengajar tak ni. Jadi budak-budak dia pun. Kan? Jadi budak-budak dia pun kan. Nak ambil alam mereka tu. Tuan-tuan semata-mata dengan gempaknya tak jalan. Setakat masuk kelas nak bawa nama kita di luar dengan mereka, tak jadi apa, mereka tak layan nama kita di luar ni. Kena bawa alam mereka dengan mereka. Nak kena jadi suasana mereka tu. Nak ambil ayat bahasa seronok mereka, mood mereka, supaya apa kita sampaikan itu sesuai dengan akal mereka. Itu maksud dia. Samalah aras mana sekalipun. Akal kita tak sama. Itu maksud. Bila kita nak sampaikan ilmu pada sesiapa pun, ambil berat bab-bab tu. Walaupun tujuan kita sama, mungkin ayat berbeza. Maksud kita sama, pendekatan kita berbeza. Tapi hadapan saya ni semua level-level hardcore macam ni. Kalau tinggi sikit apa kau nak. Kalau tuan-tuan tak faham juga, tengok rakaman balik. Kan? Dah ulang dah. Tengok rakaman balik. Dan saya anggap tuan-tuan ni memang dalam bab dunia ilmu ni mengaji lama dah. Mengaji lama dah. Kadang-kadang ada bab-bab kita bicara, tuan-tuan dah faham dah. Habis tu pasal duduk sini. Pasal apa mai? Saya nak anggap lagu mana? Kalau saya kata tuan-tuan, saya anggap memang dah lama dalam dunia ilmu ni. Mengaji rata titi lah. Rata tempat duk belajar. Dah kami duk main ni, ustaz anggap lagu mana?
Saya menganggap tuan-tuan hadir bagi mereka yang dah ada ilmu. Hadir tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk mencari berkat majlis itu. Maksud setengah-setengah majlis ada orang alim duduk. Padahal dia alim dah, duduk dalam majlis ilmu juga. Sebab apa? Dia tak tahu ke yang lepas bincang tu bab apa? Lebih pada hak tu lagi. Duduk sengak. Sementara nanti masuk waktu sembahyang. Tujuan apa? Nak ambil berkat majlis ilmu, nak ambil kelebihan penuntut ilmu, nak ambil segala janji-janji Allah dan Rasul untuk orang yang hadir majlis ilmu. Ilmu tu lepas ada dah. Macam tuan-tuan, ilmu ni ada. Tuan-tuan buat tak tahu ya. Tuan-tuan berlakon je depan saya ni. Betul ke berlakon? Kau tak tahu sungguh. Tapi bagi saya bukan semua tak tahu ni. Takkan semua tak tahu. Tak munasabah. Tuan-tuan ngaji lama mana dah. Tuan-tuan, saya tak masuk sekolah rendah, tuan-tuan mengaji dah. Alim dah. Tapi tetap dan kekal berada dalam suasana ini untuk mengambil barakah majlis ilmu, bukan semata-mata nak ambil faham dengan ilmu itu. Setelah tuan-tuan dan puan-puan dah faham apa yang kita bicarakan sebelum ni lagi, tu anggap saya. Awak tuan-tuan ingat saya dok faham, dok anggap tuan-tuan tak reti semua. Dah, saya tak anggap lagu tu. Saya anggap tuan-tuan golongan yang berilmu, tuan-tuan golongan yang ada muru'ah ataupun maruh, tuan-tuan golongan yang mencari kelebihan majlis ilmu. Sebab tu tuan-tuan sanggup dan berani berada di sini malam ni dan selama ni. Setengah-setengah orang tuan-tuan bab umur pun dia fikir, aku segan ustaz umur 42 kot, aku 62, takkan nak kerja dengan dia. Contoh kan. Bayar anak kita ya, ustaz nak mengajar malam ni. Takkan nak pergi masjid mengaji kat dia. Lah, anak kita kawan dia. Mereka berkawan. Takkan nak pergi mengaji kat dia. Kawan anak kita. Lagu tu pula dah. Ada lagu tu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tolak semua benda tu yang menghalang tuan-tuan untuk sampai. Walaupun tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan atau puan-puan, sebelum majlis ni kita jumpa di mana-mana, selisih di mana-mana. Saya tengok tuan-tuan, tuan-tuan tengok saya. Bukan tak bisa tengok, tapi benda tu tak menghalang tuan-tuan dan puan-puan jadikan alasan untuk tidak berada dalam majlis ilmu. Itu maksud saya tuan-tuan, bukan semata-mata nak ambil faham, tapi tuan-tuan nak merebut janji Allah buat seorang penuntut ilmu itu. Yang tuan-tuan nak bawa akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ucap tahniah. Kira ni malam ni kira saya jet tuan-tuan ni. Orang yang berilmu, bukan jet saja, suruh doa esok pagi jangan bagi hujan. Doa jangan lupa tuan-tuan. Jet lupa. Okey. Cuba tengok hujan sungguh. Apa nak kata? Sini ada pandai doa tolak hujan. Nak kira doa tolak hujan kita pun tahu, tapi tak apa nak jadi tuan-tuan. Tak apa nak jadi. Dia ada orang dia ke? Dia ada orang ke? Oleh itu, kalau kita berbicara di hadapan masyarakat awam, kalau kita bercakap di hadapan khalayak yang berbagai lapisan ataupun aras kemampuan akal mereka, maka janganlah dibicarakan hal-hal yang hanya dapat difaham oleh orang-orang yang khusus. Kalau tidak, nanti akan terjadi suatu fitnah atau permusuhan yang dapat membawa kepada perkelahian dan kekacauan. Sebab tu Abu Hurairah kata, kalau aku cakap juga, bawa putih leher aku, dia kata. Kalau atas salah faham manusia, akhir fitnah tu balik pada aku. Manusia akan sanggup memenggal leher aku atas apa yang mereka salah faham itu. Macam jaga dalam bab amanah menyampaikan ilmu ni. Termasuklah
menyampaikan ilmu itu dengan cara yang penuh hikmah dan bijaksana. Nah, walaupun kita seorang yang alim dan banyak ilmu, tengok dulu sasaran dia. Jangan ilmu itu walaupun benar tapi disampaikan dengan cara yang salah, akhir bawa mudarat. Nah, dia kata apa? Akan terjadi suatu fitnah atau permusuhan yang dapat membawa kepada perkelahian dan kekacauan. Itu yang dia kata apa? Falau haddastukum bihi quti'a hadzal bal'um. Namun sebahagian dari penceramah terkadang merasa syok sendiri. Kita ni macam kata kat kita pun kan. Namun sebahagian dari penceramah terkadang merasa syok sendiri kan. Jarang kitab kata kat kita ni. Kan? Biasa kita kata kat tuan-tuan. Ni kitab buh kita pula malam ni. Kan? Dia kata apa? Namun sebahagian dari penceramah, buhlah pengkuliah ke apa ke, terkadang merasa syok sendiri apabila menyampaikan hal-hal yang ganjil, yang dalam-dalam, yang ganjil-ganjil, bab-bab yang pelik-pelik, masalah-masalah yang sulit, yang sukar difahami, yang walaupun misalnya apa yang disampaikan itu benar, tetapi akan berakibat buruk bagi sebahagian hadirin yang belum faham. Tapi bagi orang yang tak faham, akan bawa akibat yang tak elok. Walaupun tujuannya itu, maksudnya kalau orang tu faham elok, baik. Tapi orang tak semua boleh faham apa maksud kita. Jadi bercakaplah atas qadar yang mudah difahami oleh manusia ramai. Jadi saya cakap dengan tuan-tuan selama ni, tuan-tuan mudah faham kan? Kalau tak faham abang, tuan-tuan tidak penat kita duk cakap. Tuan-tuan, tak faham apa saya? Tinggi sangat ataupun rendah sangat ke apa ke? Tak faham juga kau pun. Abang, kita bagi sedang-sedangnya. Ataupun tuan-tuan, tak apa ustaz tinggi mana pun tak apa, insya-Allah. Wa mana ibarat apa pun insya-Allah tak faham, buka balik rakaman Abang Munir kita ni. Nah. Tuan-tuan dah tengoklah rakaman live malam ni. Kalau tuan-tuan duduk seminggu dua lepas ni, tuan-tuan tengok balik rakaman kuliah kita. Tuan-tuan tengok. Nah. Nak tekan like tak? Nah. Tekan. Lagi nak suruh pesan bagi malam ni. Nah. Like pada like. Nak sebut apa? Page ke? Nah. Tapi kalau buka pun nampak muka ustaz. Bukan saya seorang tuan-tuan. Ramai ustaz-ustaz ada dalam tu. No. Tapi tengok kita pun tak rugi. Tengoklah. Tengok. Nah. Tuan-tuan bukan kerap tengok saya. Sebulan 2 kali. Itu pun kalau saya tak terang. Atau kalau saya tak terang, kalau tuan-tuan dan perempuan tak terang. 2 kali. Ya. Syok sendiri sebab apa? Yang walaupun misalnya apa yang disampaikan itu benar, tetapi akan berakibat buruk bagi sebahagian hadirin yang belum faham. Dari kerana ini, maka perlu adanya kelas tertentu bagi suatu pengajian. Kalau rasa nak guna level-level, nak bincang bab-bab yang rumit, yang mendalam, yang perlu dikait dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain, maka boleh buat khusus pengajian pada golongan tertentu sahaja. Jangan duk open, jangan duk cakap terbuka gitu. Nah, supaya ilmu yang disampaikan itu dapat disesuaikan dengan keadaan mereka yang hadir. Jadi malam ni tuan-tuan balik, tuan-tuan nak bawa faham apa? Kita bila bercakap dengan sesiapa pun, cakaplah ikut kadar akal kemampuan mereka untuk memahami maksud kita. Ikut level mereka, jangan ikut level kita sahaja. Lagi jadi syok SS, syok sendiri seorang-seorang. Tapi hak kawan kita cakap perang apa pun tak faham kita nak apa daripada dia. No? Jadi ikut kemampuan siapa yang kita berbicara dengannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Kita akhiri pertemuan malam ini dengan bacaan surah Al-Mulk. Hadza wa billahi taufiq wa ri'ayah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته